Saya silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Selama 8 ahli Parlimen, ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam perbahasan Belanjawan 2021, peringkat jawatan kuasa termasuk 3 pencerahan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson berhubung dengan bangunan baru Fama melalui konsep land swap. Ingin dimaklumkan bahawa perancangan projek pembangunan bangunan korporat Fama ini telah bermula sejak tahun 2011 lagi. Kaedah land swap ini telah dilaksanakan mengikut tata cara perolehan yang berkuat kuasa dan mendapat kelulusan di peringkat Kabinet. Untuk makluman, proses ini melalui 3 orang Perdana Menteri sejak tahun 2011 dan hanya lulus dan dimeterai selepas pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Bangunan ini turut menyediakan pusat jualan agro bazar yang digunakan untuk memasarkan produk pertanian dan agro makanan. Fungsi dan peranan Fama telah diperkemaskan dengan melaksanakan pemasaran baru seperti pendigitalan dan juga e-commerce. Petani-petani kecil dibimbing bagi menyediakan produk-produk mengikut keperluan pasaran dan kaedah pemasaran moden agar terus relevan dengan keperluan industri. Untuk makluman Yang Berhormat, Fama akan terus memainkan peranan penting dalam membantu pemasaran produk agro makanan. Semasa pandemik COVID-19 contohnya, penubuhan pasar segar terkawal di seluruh negara telah memastikan hasil pertanian sejumlah 800 juta ringgit dengan kuantiti sebanyak 10,245 metrik tan yang memberi manfaat kepada lebih 5,000 petani dan 4,900 usahawan dapat manfaatkan daripada pengujudan program pasar segar terkawal ini ketika pandemik COVID. Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin cuma menumpang sedikit masalah berkenaan dengan Fama dan projek-projek yang mungkin menjadi projek Gajah Putih. Sebagai contoh, RTC Gopeng yang dimulakan sebagai projek sebagai teman Terminal Makanan Nasional dengan perbelanjaan 120 juta ringgit dan beroperasi 10 tahun tetapi gagal sebagai pusat pengedaran, pusat pemborongan makanan. Dan lepas itu dijadikan sebagai RTC dan juga terminal R&R. Dan sehingga sekarang, sebahagian besar daripada RTC Gopeng masih kosong. Mereka yang sewa ataupun masih. Apakah perancangan seterusnya untuk memulihkan RTC Gopeng sebagai di bawah Fama? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Isu itu tidak dibangkitkan dalam perbahasan asal. Menteri, tak ada saya akan jawab secara bertulis. Boleh bertulis ya. Mengenai isu penambahbaikan boleh pasaran produk-produk pertanian untuk pasaran domestik dan antarabangsa seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson, ingin dimaklumkan bahawa dalam rancangan Malaysia ke-12, MAFI bakal melaksanakan program pemedanan bekalan makanan, output pertanian dengan pemasaran menerusi program business matching, sokongan harga lantai, insentif MyGap, kursus pemasaran dan pembangunan pusat pengumpulan ladang, dan adalah disasarkan bahawa 5,000 peserta dengan nilai negangan 300 juta akan mendapat manfaat daripada program yang akan dilaksanakan ini. Berhubung dengan nafas yang dilantik sebagai pengedar tunggal bagi benih padi sah, untuk makluman Yang Berhormat, nafas bukan saja dipertanggungjawabkan untuk mengedar benih padi sah, tetapi juga untuk mengurus subsidi input seperti skim baja, racun, pengapuran, ubah pajak dan terbaru seperti dikatakan tadi sebagai ejen pemborong tunggal benih padi sah dengan harga siling yang ditetapkan sebanyak RM35 sekampit iaitu 20 kilogram per beg. Dan tentu sekali obligasi sosial, obligasi nafas ini
merangkumi sistem e-padi, dividen kepada PPK dan juga terlibat 2 juta tabung bencana tanaman padi dan pengedaran pengagihan CSR, penambahbaikan stor PPK, pembiayaan R&D, baja dan juga racun, termasuklah skim melatihan Protage. Dan MAFI akan pastinya terus memantau peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Nafas ini, agar Nafas akan terus menjadi satu entiti yang unggul bagi menangani urusan pesawat di seluruh negara. Mengenai isu pemutihan pesawat seperti yang dibangkitkan, kita maklum bahawa isu ini dibangkitkan dan di-highlight dalam laporan audit yang telah pun dibentangkan di pihak kementerian. Kita mengambil berat teguran-teguran yang dibuat oleh audit mengenai perkara ini, dan tentu sekali semakan akan dibuat oleh MAFI dengan jabatan pendaftaran terhadap daftar pesawat, jumlah senarai orang yang sudah meninggal seperti yang di-highlight, atau tiada padanan dan sebagainya akan diputihkan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, MAFI telah mengeluarkan senarai nama tersebut pada penanaman musim pertama 2019 yang lalu, dan usaha ini akan terus dilaksanakan bagi setiap musim penanaman. Kita mengambil serius teguran yang dibuat oleh MAFI. Di peringkat pengurusan MAFI, kita juga telah cadangkan agar audit secara besar-besaran melalui audit dolaran akan dilakukan mengenai berhubung dengan senarai pesawat, insentif-insentif yang dibagi kepada pesawat, agarnya dilaksanakan dengan teratur dan tanpa keterisan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paul Dickson. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Lupar, iaitu padi daftar di Padang Lupar yang dikendalikan oleh Mardi. Untuk makluman Yang Berhormat, Mardi adalah pengeluar benih asas bagi varieti-varieti padi yang dibangunkan. Itu merupakan tanggungjawab Mardi. Dan Mardi akan menghantar kepada Jabatan Pertanian Negeri Sarawak 2 varieti baru, iaitu MR297 dan juga MR269 sebanyak 100 kg bagi setiap varieti. Pada masa ini proses penghantaran sedang dalam permohonan untuk mendapatkan sijil fitosanitasi. Apabila benih tersebut diterima oleh Jabatan Pertanian Sarawak, Jabatan Pertanian akan menguruskan pengeluaran benih daftar dan benih sah sebagaimana SOP yang telah diamalkan di Semenanjung. Untuk jangka masa panjang, Mardi akan mengeluarkan benih asas di Skuduk Sarawak sebelum diberi kepada Jabatan Pertanian untuk menghasilkan benih padi dan benih padi daftar dan juga benih padi sah. Bagi pengeluaran benih padi sah, pengeluaran akan dijalankan di loji pemprosesan benih padi di Tampin, Negeri Sarawak. Mengenai isu yang berhubung dengan sama ada projek Jelapang Padi Batang Lupar akan diteruskan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Lupar. Untuk makluman Yang Berhormat, projek Jelapang Padi di Batang Lupar akan diteruskan dan projek pengairan kawasan Aida Batang Lupar dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Ini memenangkan pembinaan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara berfasah berikutan kerja-kerja reka bentuk dan pengambilan tanah yang sedang dijalankan sebelum projek pembangunan dapat dilaksanakan. Usai lengkap kesemua infrastruktur ini, MAFI mensasarkan aktiviti penanam padi daripada 1 musim kepada 2 musim setahun bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran padi di negeri Sarawak. Mengenai dengan isu pengurangan peruntukan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Lupar, untuk makluman Yang Berhormat, walaupun terdapat pengurangan dari segi peruntukan emolumen dan sara diri, tetapi ianya tidak menjejaskan perkhidmatan secara keseluruhannya kerana bilangan pegawai masih kekal seperti ada sekarang. Selain daripada itu, MAFI juga mempunyai agensi persekutuan di negeri Sarawak seperti Aida Batang Lupar yang bertanggungjawab secara langsung terhadap kawasan tanaman padi di Batang Lupar tersebut. Mengenai dengan butiran 01940 yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Lupar, projek pembangunan infrastruktur pengairan dan salera Jelapang Padi Lingga Banting
serta kerja-kerja berkaitan akan diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-12, ianya termasuk dalam senarai projek sambungan. Yang Berhormat Langkawi membangkitkan isu pertanian campuran. Untuk maklumat Yang Berhormat, sistem pertanian, pendekatan pertanian campuran ini telah dilaksanakan. Contohnya tanaman kekal seperti durian, penanaman pisang sebagai tanaman campuran bagi memberi pulangan kepada petani, sementara menunggu tanaman durian menghasilkan hasil. Dan begitu juga penanaman nanas dan sebagainya. Maknanya sistem dan pendekatan pertanian campuran ini memang telah dilaksanakan dan di-encourage oleh MAFI untuk dilaksanakan oleh penanam-penanaman buahan. Mengenai isu kaedah meningkatkan pertanian moden, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi, untuk makluman Yang Berhormat, melalui rancangan Malaysia ke-12, MAFI akan memberikan tumpuan bagi memodernkan sektor pertanian seperti berikut. Menerapkan elemen teknologi IR 4.0 dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Kedua, menggalakkan penggunaan mekanisasi dan automasi. Dan yang ketiga, meningkatkan adaptasi dan penerima gunaan teknologi. Ianya ketara dalam bajet untuk tahun 2021 tahun depan melalui kementerian ini, peruntukan sebanyak 60 juta diuntukkan untuk program khusus modernisasi rantaian nilai agro makanan yang telah pun disenaraikan sebagai satu senarai utama yang akan dilaksanakan oleh kementerian untuk tahun depan. Projek-projek yang akan diberikan tumpuan adalah seperti berikut. Pertama, pembangunan data geospatial. Kedua, smart irrigation. Ketiga, fasiliti struktur dan infrastruktur. Dan yang keempat, kompleks pembangunan agroteknologi. Yang Berhormat Langkawi juga bertanya mengenai pecahan di bawah butiran 94000, butiran 94000 bagi projek pemacu pertanian. Mengunjungi pertama projek EPP1 iaitu herbar bernilai tinggi sebanyak 12 juta. Yang kedua, dana jaminan makanan sebanyak 410 juta. Ketiga, tabung bencana pertanian 80 juta. Bagi keempat, MADA 80 juta iaitu untuk memperkukuh dan menambah baik penanaman padi di kawasan MADA. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang, iaitu sama ada pengurangan 50 juta bagi bantuan subsidi harga padi sebagaimana dibentangkan dalam Pencahayaan 2021 akan menjejaskan produktiviti padi. Ahli Yang Berhormat, pengurangan 50 juta yang dimasukkan adalah bagi program output pertanian bersubsidi iaitu Skim Subsidi Harga Padi SSHP. Berbanding dengan peruntukan tahun 2020 sebanyak 620 juta, SSHP akan menerima peruntukan sebanyak 570 juta sahaja bagi tahun 2021. Tetapi sekiranya Pasawa berjaya meningkatkan produktiviti padi dengan baik, maka kementerian ini akan mengemukakan permohonan peruntukan tambahan kepada Kementerian Kewangan bagi membela golongan Pasawa. Ahli-ahli Yang Berhormat, ulama-ulama yang berhormat, kementerian mensesarkan bahawa sebanyak 1,9 juta metrik tan padi akan dikeluarkan untuk tahun hadapan. Dan tentu sekali ianya melibatkan data subsidi harga padi ini yang lebih tinggi. Dan jika dilihat peruntukan yang dibagi ini hanya boleh mensesarkan lebih kurang 1,5 juta metrik tan. Jadi maknanya kerisauan yang Berhormat Pokok Tanjung Karang dan beberapa ahli yang lain adalah merupakan kerisauan MAFI juga. Sebab itu kita mengambil langkah untuk memaklumkan secara awal kepada Kementerian Kewangan bahawa peruntukan yang diuntukkan bagi subsidi output ini tidak mencukupi untuk subsidi yang disasarkan bagi output yang disasarkan iaitu 1,9 juta metrik tan. So we are aware of this dan kementerian sudah pun menyatakan kerisauan kementerian kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Kewangan akan mengambil tindakan melalui bajet tambahan jika sekiranya output itu berjaya disesarkan oleh petani. Penjelasan. Ya.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat bahawa kerisauan mafi juga. Tetapi persoalannya ialah sektor ini adalah satu sektor yang penting dalam suasana menghadapi COVID-19 ini. Jadi kenapa dalam pertanian, permakanan yang ruji ini kita tidak melihat dia sebagai satu kepentingan. Takkanlah Kementerian Keuangan tak boleh berfikir. Ini seorang yang sangat hebat Kementerian Keuangan ni. Menteri Keuangan takkan dia tak boleh fikir. Jadi sepatutnya Kementerian Pertanian lebih keras untuk membantah dan menekan kepada Kementerian Pertanian untuk memenuhi apa yang menjadi kerisauan kepada pihak Kementerian Pertanian. Ini seolah-olah kerajaan hari ini seolah-olah tak apalah BIP lah kat depa buat petani padi ni, kalau ada lebih kita tambah. Sedangkan kita mesti buat satu unjuran, dan Yang Berhormat tadi dah mengatakan unjurannya bertambah berbanding dengan apa yang ada pada hari ini. Terima kasih. Jadi nampak tak Yang Berhormat, selaras. ya. Yang Berhormat Pokok Sena melihat kerisauan dari sudut sebagai seorang ahli Parlimen Pembangkang. So dia akan mengambil sudut yang sedemikian. Tetapi di kementerian kita juga melihat itu sebagai satu kerisauan kerana kita diunjurkan untuk mensasar Tanjung Karang pun pembangkang ke? mengeluarkan 1,9 juta metrik tan. Sebab itu saya katakan assurance daripada Kementerian Keuangan itu meyakinkan kita bahawa Kementerian Keuangan akan mendengar susulan tambahan peruntukan untuk butiran subsidi ini jika ianya perlu. Menteri, masa dah tamat. Ya. Perlu tambah Saya masa sikit? akur dengan slot masa yang dibagikan. Jempol Ada yang jawab berhormat, mana-mana persoalan, saya sebenarnya mendapat mempunyai semua jawapan kepada pertanyaan yang Boleh jawab bertulis. dikemukakan, tetapi ianya akan dijawab secara bertulis. Upload. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Ahli Yang Berhormat, masalah ialah bawa wang sejumlah ringgit Malaysia 3 bilion 277,853,300 untuk Kepala B21 anggaran perbelanjaan mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju Kepala B21 jadi sebahagian daripada jadual. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P21 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P21 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.